innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, atau kama qala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah. Pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian. Saya kira tuan-tuan buka muka surat yang ke-40. Kita tengok dosa besar yang ke-17. Ya. Kita tengok tajuk yang sesuai dulu. Muka surat 40. Dosa yang keberapa ni, Fauzi, kalau ikut kan? Tak, kalau kita campur semua yang kita dah baca, baik, ni dosa yang ke-16 lah. Tolong catat Fauzi. Baik, tuan-tuan yang ada bawa kitab, buka muka surat 40. Dosa besar, iaitu sifat sombong. Jumpa Haji Ramli Baik, qala al-musannif, sombong adalah sikap menghargai diri sendiri secara berlebih-lebihan, atau menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, atau juga merasa dirinya begitu hebat sehingga ia mengagumi kebesaran dirinya sendiri. Situ, baik. Di dalam Al-Quran Allah menyebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum min ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila udkhulu ila abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Az-Zumar ayat 71, ayat 72. Pada hari di mana manusia dihitung setiap amalan manusia,
hari di mana manusia dihimpunkan di suatu tempat, maka pada ketika itu setiap amalan manusia dihitung oleh Allah. Maka hasil daripada perhitungan itu, manusia dibahagikan oleh Allah. Ada manusia yang beriman kepada Allah, dan ada juga manusia yang tidak beriman kepada Allah. Manusia yang tidak beriman kepada Allah, ini manusia yang kufur dengan nikmat Allah. Lantaran daripada kekufuran itu, maka dia telah dicop oleh Allah sebagai golongan yang kafir. Ya, dia ada beza. Kufur dengan kafir ada beza. Kalau kafir, batang tubuh manusia itu dikatakan kafir kerana manusia telah kufur kepada Allah. Kufur ni kepada akidah dia, pegangan dia. Tak. Disebabkan dia kufur, maka dia kafir. Tak. Disebabkan kita ni, pada akidah kita ni akidah Islam, maka kita menjadi Muslim. Muslim batang tubuh manusia tu. Adapun Islam pegangan manusia tu. Macam tu juga dengan kufur. Kufur pegangan manusia tu. Disebabkan dia kufur, maka dia kafir. Gitu. Boleh? Baik. Manusia dibahagikan oleh Allah. Ada manusia yang beriman kepada Allah, ada juga manusia yang tidak beriman kepada Allah. Maka manusia yang tidak beriman kepada Allah disebabkan manusia kufur. Maka lantaran daripada kekufuran manusia itu, manusia menjadi kafir. Bila manusia menjadi kafir, maka Allah sebut di dalam surah Az-Zumar, Allah kata, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah kata kepada orang kafir, pergilah kamu ke neraka aku. Allah murka kepada orang yang kafir. Yalah, macam kita lah, Haji Ramli tak? Orang datang ke rumah kita, tak ada jemput pun. Okey, tak apalah, tak jemput tu tak ada masalah. Ya, sebab kita pun satu hal juga. Nak tunggu kena jemput, memang jangan harap nak jemput. Macam Haji Ramli, mana pernah jemput? Betul? Fauzi, pernah Haji Ramli jemput atau rumah? Nampak? Gitu. Dia cakap sound direct je. Jadi nak tunggu jemput, memang tak jemput. Baik, datang. Tiba-tiba Fauzi datang. Dia masuk rumah, dia terus buka peti ais. Melampau tak Haji Ramli? Haji Ramli nak cakap apa kat dia? Saya yakin Haji Ramli mesti cakap, ini ke pengusi surau? Gitu, contoh lah. Gitu lah. Contoh Fauzi ni. Dia datang rumah kita, dia terus pergi ke dapur, dia buka peti ais. Haji Karim ni, dia ambil makanan dalam peti ais, dia makan. Dah tu pula dia masuknya bilik tidur kita. Dia tidur, ini melampau Fauzi. Mesti kita marah. Sebab apa kita marah? Sebab tak ada satu benda pun dalam rumah tu dia punya. Semua kita punya. Tiba-tiba dia buat macam dia punya. Macam itulah dengan Allah. Tak? Mesti Allah marah manusia. Sebab tak ada satu benda pun di atas dunia ni yang manusia gunakan, manusia yang punya. Ya? Daripada sekecil-kecil benda
hinggalah sebesar-besar benda tak ada satu pun manusia yang punya. Ihsan, hatta kalau tuan-tuan baca kisah Ashabul Kahfi, bagaimana Allah menunjukkan kepada manusia bahawasanya masa pun Allah yang punya. Tak, masa yang manusia selalu gunakan itu pun sebenarnya makhluk Allah. Allah tidurkan mereka bukan 3 hari, Majid. Allah tak tidurkan mereka ni 3 minggu, bukan 30 tahun, tapi 300 tahun. 300 tahun, tetapi mereka merasakan bahawa mereka tidur sehari. Saya yakin tuan-tuan mesti pernah dengar hadis-hadis yang mengatakan bahawa satu hari di sana bersamaan dengan 70,000 tahun di sini. Kan? Betul tak, Fauzi? Tuan-tuan bayangkan, masa pun Allah yang punya. Masa yang manusia fikir 300 tahun tu lama, tapi nisbah pada Allah 300 tahun tu umpama sehari. Sebab tu Ashabul Kahfi, bila dia jaga daripada tidur, dia rasa dia tidur sehari. Kan? Satu, kerja nak tidurkan manusia 300 tahun ni, Hasan, bukan satu kerja mudah pada manusia lah. Kita kalau tidur terlampau lama tak bergerak, Hozi, dia jadi apa? Duk kaku, koma gitu. Orang yang koma bertahun-tahun, bila dia jaga daripada koma tu, dia tak boleh terus berjalan tau. Dia kena stretching dulu, dia kena longgar-longgarkan balik, kena pergi refleksinya. Betul tak, Zul? Kan? Dia kena pergi urut. Allah tidurkan mereka. Kalau tuan-tuan baca dalam suratul Kahfi, tidur seperti orang biasa. Dia paling ke kanan, dia balik ke kiri. Dia tidur orang biasa. Bagaimana Allah tidurkan mereka dan Allah jaga perjalanan darah mereka, menunjukkan bahawa darah dalam badan manusia pun Allah yang punya. Bagaimana Allah pelihara urat-urat saraf mereka, menunjukkan bahawa urat saraf dalam diri manusia pun Allah yang punya. Sebab tu bila mereka bangun, sihat seperti orang biasa. Kan? Satu benda, tak ada satu benda pun di atas dunia ni manusia yang punya. Bahkan mati itu pun Allah yang punya. Bukan sahaja hidup Allah yang punya, bahkan mati pun Allah yang punya. Disebabkan mati itu Allah yang punya, besok mati pun akan mati. San? Siapa nama Haji ni? Saya lupa lah. Haji Wan Malaysia. Dia kata, Haji Wan, besok mati pun mati. Sebab yang kekal hanyalah Allah sahaja. Baik, disebabkan tak ada satu benda pun di atas dunia ni manusia yang punya, maka selayaknya lah manusia mesti bersyukur kepada Allah. Ya, aman. Sebagai tanda manusia bersyukur kepada Allah, manusia kena beriman kepada Allah. Sebab itu bila manusia tak beriman kepada Allah, Allah murka. Dan
Dan disebabkan kemurkaan Allah kepada manusia itulah, maka di hari akhirat Allah kata kepada manusia yang tak beriman ni, pergi kamu ke neraka aku. Tak, Allah halau mereka ni pergi ke neraka. Pak Ayub, sehinggalah kata Allah, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehinggalah orang yang tak beriman kepada Allah ni, bila sampai saja di pintu neraka, Allah bukakan pintu-pintu neraka untuk mereka. Lalu bila terbukanya pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Siapa dia, Fauzi, malaikat tu? Jibril, Zabaniyah, ha? Haji Ramli? Bukan malaikat Malik ke apa? Zana Zul, saya banyak dengar tau orang cakap malaikat Zabaniyah. Saya dengar di KS Central pun gitu, semua kata malaikat Zabaniyah. Saya tanya kenapa? Kenapa bukan malaikat Malik? Sebab dia kata Malik tu singular, malaikat tu plural. Ni ustaz mana yang mengajar ni? Haji Ramli, Fauzi dengar ustaz ceramah macam tu ke? Ha? Tak, sebab memang betul. Saya di Plaza Mercu UEM, dia kata ustaz mengajar begitu. Ustaz ni kata, dia katalah, saya rasa dia tidur kot. Tak, sangka baiklah. Dia kata ustaz ni cakap malaikat Zabaniyah yang jaga pintu neraka. Kalau ustaz kata malaikat Malik, Malik tu singular, mufrad. Dia punya plural dia, jamak dia malaikatun. Pening oh. Yang kita belajar dulu masa budak-budak tu malaikat apa, Haji Ramli? Ha? Ke tak belajar langsung ni? Belajar lupa. Alah, malaikat Malik lah. Haji Karim ni, malaikat Malik ni bila Allah bukakan pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha, maka malaikat Malik berkatalah kepada orang yang tak beriman ni, kafir ni, alam ya'tikum rusulun minkum, hei manusia. Dia malaikat Malik tanya, ketika kamu hidup di dunia dulu, tak pernah ke kamu didatangi oleh utusan Allah? Apa ustaz tak pernah ke datang jumpa kamu? Atau kamu tak pernah ke duduk dalam ceramah-ceramah ustaz ni? Contoh begitulah. Tak. Yang mana ketika mana utusan Allah ini datang kepada kamu, yatlu alaikum min ayati rabbikum, tak pernah ke mereka datang kepada kamu membacakan kepada kamu setiap ayat-ayat Allah? Tak pernah ke kamu dengar ayat-ayat yang membicarakan tentang halal dan haram, dosa, pahala, syurga, neraka? Tak pernah ke kamu dengar ayat ni? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza, ketika kamu hidup di dunia dulu, tak pernah ke kamu didatangi oleh utusan Allah yang memperingatkan tentang hari pertemuan ini? Manusia mana ada yang kekal hidup? Tak ada. Manusia cuba lari daripada mati, manusia mesti mati. Ini masalah kita. Ana lupa nama minta ni siapa? Ha? Aslan, lupa tu, tapi selalu tengok dalam Facebook. Gitu. Selalu tengok. Kita, masalah kita, Fauzi, makin kita lari daripada mati, makin dia kejar. Sebab tu orang yang lari daripada mati, tak ada seorang pun yang lepas daripada mati. Semua tak lepas. Allah kata,
innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni, walaupun kamu cuba lari daripada dia, dia tetap akan datang cari kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian masalah besar kita, kalau mati ni berehat tak apa, Haji. Masalah kita mati ni bukan berehat. Mati ni checkpoint pertama. Bila matinya manusia, bermulalah amalan manusia akan dihitung oleh Allah. Ni masalah kita. Kita punya masalah besar ni. Kalau mati ni sekadar berehat, saya nak pesan pada tuan-tuan, perempuan malam ni jangan sembahyang. Buat apa sembahyang? Dah mati berehat. Tapi masalahnya mati ni bukan berehat. Mati ni checkpoint pertama kita besok. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bila mati saja, maka setiap amalan kita, baik yang baik, baik yang buruk, semuanya akan dihitung oleh Allah. Ni masalah. Jadi malaikat Malik tanya kepada mereka ni, ketika kamu hidup di dunia dulu, tak pernah ke kamu didatangi oleh utusan Allah? Wa yunzirunakum liqa ayamikum haza. Mereka datang kepada kamu, mereka ingatkan kepada kamu tentang hari pertemuan ini. Apa kata mereka? Qalu bala. Sebenarnya ada. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kata mereka, sebenarnya utusan ni datang jumpa kami. Kami dah dengar dah mereka bacakan ayat-ayat Allah kepada kami. Kami sering diperingatkan oleh mereka tentang hari pertemuan ini, tapi kami sombong. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kami tak nak dengar. Kami sombong dulu. Ya, sebab tengah senang. Tak, tengah ilmu pun banyak. Dia manusia ni, kadang-kadang dia bukan pekak, tapi dia buat pekak. Dia pekak bukan sebab dia pekak. Kadang-kadang dia jadi pekak sebab dia kaya sangat. Dia sebab reta dia jadi pekak. Contoh, kaum Nabi Nuh. Mereka ni walaupun tak pekak, tapi jadi pekak disebabkan terlampau kaya. Bila Nabi Nuh datang berdakwah kepada mereka, ada yang tutup telinga begini, masuk jari dalam telinga gitu. Satu. Ada yang tutup telinga macam ni. Ada yang sekup dengan baju. Sebab apa? Sebab mereka ni orang kaya. Nabi Nuh dan pengikut dia orang miskin. Bayangkan orang miskin datang pergi berdakwah dengan orang kaya. Mana orang kaya nak dengar? Sebab tu manusia jadi pekak. Walaupun dia tak pekak, kadang-kadang disebabkan harta dia. Tak? Kadang-kadang manusia ni dia jadi pekak disebabkan pangkat. Takkan baru pangkat pengurusi penduduk nak pekak gitu. Jangan gitu. Contoh, dengar orang bawah cakap, dengar Fauzi, orang cakap nak aircon, tambah lagi belakang dia kau okey. Dalam toilet kena tanda bubuh gitu. Kalau ada cadangan gitu, tak apa, saya akan pertimbangkan. Gitu contoh. Jangan cakap mana boleh, mesti cakap sombong. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak dalam bilik air pun saya akan rubuh, tapi saya akan mesyuarat insyaAllah gitu. Walau tak akan rubuh pun, betul kan? Betul San? Ya Jiwan sebab pangkat. Dia orang besar, takkan nak dengar orang bawahan cakap. Betul? Dia jadi pekak. Dia jadi pekak bukan sebab dia pekak, sebab pangkat tu. Satu. Yang ketiga, kadang-kadang manusia ni dia jadi pekak sebab ilmu dia terlampau banyak. Dia rasa ilmu dia banyak, bayuk. Dia mulalah mendabik dada. Haji Karim, dia tak mau dengar dah cakap orang. Dia bila boleh baca buku banyak, dia rasa dia banyak ilmu dah. Tuan-tuan beruntung.
terbuka je hati nak belajar, mari surau macam-macam kitab tuan-tuan belajar. Kan? Kami dulu di pondok, sebelum belajar kitab-kitab ni, kita belajar bab adab dulu. Saya rasa surau ni ada belajar. Kalau dekat surau Al-Hikmah ada kitab pelita penuntut kan. Surau ni ada. Ada belajar. Siapa belajar? Belajar. Kita orang awam ni, kadang-kadang bila dia rasa dia banyak beramal dan dia mula sombong, dia mula nak banding-bandingkan orang. Dia tengok orang pun sebelah mata je. Dia boleh zikir banyak, dia tengok orang pun sebelah mata je. Dia boleh berdamping duduk ikut orang alim ni, dia mula compare dah. Ustaz ni jangan. Dia boleh pakai serban, dia mula dah. Dia dah mula pakai jubah, dia mula dah. Dia jadi sombong. Sebab tu kena belajar bab adab. Dia belajar ni kena ada tertib, satu biar lama. Sebab tu kata Imam Syafi'i, antara lantana ilma illa bisittah, kamu takkan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Antaranya tuluz zaman, mesti kena lama masa. Kalau tak lama boleh dapat, tapi dapat sijil lah. Ya, sijil dapat, tapi ilmu belum tentu boleh dapat. Itu yang bila ada sijil tapi biadab, macam orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu ni makin dapat ilmu, makin berisi, dia makin tunduk, dia makin merendah diri. Kita dapat ilmu, kita dah berani condemn ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Betul? Ustaz ni gini, ustaz ni begini. Jangan tuan-tuan. Ya? Kita tengok dekat cermin diri kita ni siapa. Siapa aku kalau nak bandingkan dengan ustaz tu? Benar? Baik, itu. Baik, tengok kitab balik. Sombong mempunyai beberapa unsur kelemahan, iaitu rasa bangga pada diri sendiri, kagum pada diri sendiri, meninggikan diri sendiri, dan angkuh. Sebenarnya kitab ni panjang. Itu yang saya sebut pada Fauzi dulu. Kita beli kitab yang nipis tu kan. Tapi sebenarnya buku ni bagus untuk tonton baca sendiri sebenarnya. Sebab kalau kita nak baca satu-satu memang panjang. Apa yang saya sebut malam ni mungkin kita tak habis, tapi saya dah baca kat rumah tadi. Saya buat kesimpulan terus. Tonton bacalah sendiri nanti, ya. Sebab nak baca panjang itu. Walaupun aircon dah ada, tapi kalau duduk lama pun jemu juga gitu dah. Gitu. Betul tak Zul kan? Aircon juga. Saya pun tak diberitahu ada aircon. Tidak pakai jaket dah hari ni kan. Dulu datang pakai jaket ustaz, hari ni datang tak pakai jaket sebab ingatkan panas. Rupanya sejuk dah. Baik. Dia dalam satu hadis ni Nabi sebut, innallaha yubghidu salasata nafar. Allah benci dengan 3 golongan. Wa bughduhu li thalathatin minhum ashaddu. Nabi sambung lagi, bahkan kata Nabi, Allah lagi benci juga kepada 3 golongan. Ingat, Nabi kata Allah benci pada 3 golongan. Nabi sambung lagi, bahkan Allah lagi benci juga kepada 3 golongan. Mari kita semak, ada tak ciri-ciri itu pada kita? Dia Karim, Yang pertama kata Nabi, yubghidul bukhala. Nabi kata Allah benci kepada orang yang kedekut, bakhil. Bukhala ni dia plural kepada bakhilun, seorang yang kedekut. Bukhala, orang-orang yang kedekut. Gitu. Allah benci dengan orang kedekut ni. Dia kedekut dari segi harta, dia kedekut ilmu,
nak senyum dekat orang pun susah. Ni kedekut, Allah benci. Wa bughduhu lil ghaniyil bakhila asyaddu. Kata Nabi, bahkan Allah lagi benci kepada orang kaya yang kedekut. Orang yang kedekut ni Allah benci dah. Tapi kalau orang kaya yang kedekut, lagi Allah benci. Sebab apa dia kedekut? Langsung tak nak bersedekah, sebab dia rasa harta tu dia punya. Tak? Dia rasa ilmu tu dia punya. Sebab tu dia tak nak sampaikan dekat orang. Tak? Bukan saja tak nak bagi, bahkan dia maki hamun lagi. Jangan sombong, tuan-tuan. Ya? Sebab tu dalam Islam, kalau kita berinfak dengan cara duit, mudah untuk kita ungkit. Kita bagi duit, tak? Peluang untuk kita ungkit tu mungkin ada, cerah, dan kebiasaannya orang akan ungkit. Zul bagi saya duit, contoh. Bila saya dah berjaya, saya tak ingat dia. Dia mesti cakap, ustaz ni kacang lupakan kulit, mesti punya. Tapi susah kita nak ungkit jika kita beri orang makan. Susah. Dia memang macam tu. Zan, Islam sangat menggalakkan kita beri orang makan. Kita dapat pasangan, dapat pasangan yang baru, bagi orang makan. Dengan cara walimah. Orang Melayu kata walimatun urus. Memang kita urus betul. Mana ada tuan rumah time anak dia kahwin tak pakai baju Melayu? Mana ada tuan rumah pakai jubah? Mesti semua pakai baju Melayu. Pasal apa je dah beli? Poket banyak. Dia uruskan betul-betul. Dah, dia walimatun urus. Tak ada tuan rumah pakai baju kurta. Tak ada. Poket tak. Betul pasti. Kalau dia tak ada poket pun dia mesti ada bagnya. Kan? Sebab apa? Walimatul urus. Dia Islam tak kata walimatul urus. Islam kata walimatul arus. Sebab tu ada satu kitab Tajul Arus, bukan Tajul Urus. Kitab tasawuf nipis. Kitab ni susah. Dia punya bahasa dia bukan semua tok guru boleh baca. Sebab dia terjemah daripada Arab ke bahasa Melayu klasik. Memang berpusing-pusing ayat tu. Kitab ni Tajul Arus. Tapi sedap lah baca kitab tasawuf ni. Ya. Kita dapat anak bagi orang makan dengan cara akikah, bagi orang makan juga. Kita dapat rezeki lebih sikit, bagi orang makan juga dengan cara korban. Sebab tu akikah seumur hidup sekali. Korban tak semestinya setahun sekali, tak semestinya seumur hidup sekali. Tiap-tiap tahun kita nak buat korban pun boleh. Asal ada rezeki lebih, buat. Tengok macam mana Islam menggalakkan kita beri orang makan. Tiba-tiba dapat harta kedekut. Harta ni Allah bagi kepada kita supaya share dengan orang yang susah. Tak kisahlah nak beli rumah besar ke kereta besar, tapi jangan lupa lah orang miskin. Kita boleh perhabis duit, tapi untuk infak kepada surau, kepada masjid, bantu orang susah. Tonton pergi ke Masjid Bulak tu, subhanallah. Sekarang ni orang kaya dekat Masjid Bulak tu, kawasan sekitar PJ Section 14 tu, kami ada launching satu teknik pengajian baru tu. Kita tengah fight dengan Al-Baghdadi. Kita punya Al-Jabari. Kita sebut saja kita ada teknik pengajian baru Al-Jabari. Kita punya objektif kita nak membasmi buta huruf. Orang kaya ni ada pam 100,000, ada bagi 50,000, ada bagi 200,000. Kenapa ni? Sebab ustaz, ini je cara kami boleh buat. Saya mengaji tak pandai. Mudah-mudahan ada saham saya dalam tu. Okey. Kita baru je launching. Mereka pam. Nampak? Punya kesedaran tu dah ada. Orang kaya macam ni yang kita nak. Tapi kata Nabi, Allah paling benci. Allah benci dengan orang yang bakhil. Lagi Allah benci orang kaya yang bakhil. Haji Ramli, ingat-ingat sikit.
Mas tu infak sikit. Gitu kan. Gitu. Simpan mah banyak-banyak buat apa? Ya Ramli. Besok mati nak bawa ke? Mah bagi sikit gitu dah. Baik. Yang pertama gitu. Yang kedua, Nabi kata yubghidul fusaq. Allah benci dengan orang yang selalu buat dosa. Alah, dosa kecil lah. Macam kita bangun tidur buat dosa. Dekat dalam rumah buat dosa. Keluar rumah pun buat dosa. Dalam rumah dosa, tengok TV. Buka TV, orang dengar ceramah tak apa. Tengok HBO, habis. Apa lagi ya? HBO lagi apa? The channel tu tak TV3. Bukan saya kata, Zul kata. ATM tu, ATM tak sebut. Tak, dia tengok tilawah Al-Quran tak apa gitu nah. Kan. Apa sih Zul pilihan raya dah habis Zul. Dalam rumah buat dosa, dekat luar rumah lagi. Betul lah Haji Karim. Dosa mata ni, jangan. Wa bughduhu li syaikhil fasik asyaddu. Allah benci dengan orang yang selalu buat dosa. Allah lagi benci dengan orang tua, orang dewasa yang masih lagi dengan dosa. Dah tua-tua masuk danduk lagi apa? Baik, dulu masa muda beli nombor ekor, kaki ekor makcik. Dah tua-tua pun kaki ekor lagi. Dah tu. Allah benci orang yang buat dosa. Allah lagi benci dengan orang tua yang masih lagi kekal dengan dosa. Cukuplah tu. Dulu hang dah karat, dah tua-tua ni buang karat-karat tu. Ya, karat apa pasti ni? Karat biru dah. Dah gitu. Dah tua-tua ni buanglah. Gitu ni. Nah. Ingat tu. Betul lah. Karat hijau tak apa. Ada gitu. Hozi ni. Tak tahulah orang tua-tua cakap kalau umur 40 tahun perangai tak berubah, dia bawa sampai ke mati tu. Betul ke Haji Ramli? Orang tua-tua dah cakap. Betul Haji Karim? Kalau umur 40 tahun perangai macam tu, dia bawa sampai ke mati lah. Makcik? Jaga, ubah-ubah lah makcik. Jangan suka beletih kat rumah ni. Redha je lah apa yang suami buat ni. Tidak, nanti sampai ke mati. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, yubghidul mutakabbirin. Allah benci dengan orang yang sombong. Wa bughduhu lil fakiril mutakabbir asyaddu. Allah lagi benci dengan orang miskin yang sombong. Dalam miskin ni bukan saja miskin harta, miskin ilmu, miskin harta kan. Dahlah tak ada ilmu, nak suruh datang ke surau belajar, dahlah tak nak. Lepas tu pula bila orang nasihat tak nak dengar. Ni orang panggil bodoh sombong. Orang ni Allah sangat benci. Orang yang sombong Allah benci, tapi orang miskin yang sombong lagilah Allah benci. Wa yuhibbu thalathatan nafar. Nabi sambung lagi, Allah suka kepada 3 golongan. Wa hubbuhu li thalathatin minhum ashaddu. Nabi sambung lagi, Allah lagi suka pada 3 golongan. Yang pertama kata Nabi, yuhibbul muttaqin. Allah suka dengan orang yang bertakwa. Wa hubbuhu lisyabbabit taqi asyaddu. Allah lagi suka dengan pemuda yang bertakwa kepada Allah. Muda-muda dah minat, dah dekat-dekatkan diri dengan surau, dengan majlis ilmu kan. Sebab tu orang cakap nak beramal tengah muda lah. Dah tua-tua nak beramal susah.
nak belajar ni pun tengah muda lah. Besok dah tua nak belajar macam mana? Kata Ibnu Hajar, ta'allama fil kibari karraqami alal ma'. Dah tua-tua baru nak belajar. Umpama kita menulis di atas air, apa yang kita boleh dapat? Tulis atas air. Nak tulis, biar tulis atas kertas. Tak? Dah tua, dah tulis atas air, mana boleh ingat? Haji Karim, kalau saya tanya 3 golongan tadi yang Allah bagi, ingat tak? Haram. Gitu. Fauzi, tutup buku. Beritahu kat saya 3 golongan yang tak ada dah. Tu dah tua dah tu. Ya. Betul lah Haji Ramli. Tu kena ingat tu. Dulu masa muda, kalau kita tengok orang tua-tua pergi Mekah, dia balik je Malaysia, dia mesti cakap, seronok pergi Mekah kalau muda-muda. Kan? Dulu masa dia muda, apa dia buat? Rugi pergi Mekah muda-muda. Kan? Dah tua pergi Mekah, dia balik, untung pergi Mekah muda-muda. Nak panjat ke Jabal Rahmah tu kena orang muda tu. Nak buat urusan haji ni seronoknya orang muda. Orang tua-tua payah dah, panas tak panas sikit tak boleh. Sekarang ni nak masuk Masjidil Haram tu kena isi borang tu. Nak iktikaf dalam tu. Punya terlampau ramai sekarang, terpaksa isi borang. Man, nak iktikaf isi borang. Takut tak balik nanti. Yang nak buat kerja ni orang muda. Sebab tu kata Nabi, Allah lagi suka dengan orang muda yang bertakwa kepada Allah. Anak kita minat, tengah-tengah muda dia minat nak beramal, bagi dia beramal. Dia nak belajar, bagi dia belajar. Daripada dia buat benda-benda merapu, mengarut, kan, bagi dia. Surau ni bagi orang muda yang buat kerja. Panggil budak-budak muda gotong royong, biar ada orang buat. Kadang-kadang orang muda ni dia nak buat, tapi orang tua tak pernah pelawa, dia tak nak buat. Bagi dia peluang, bagi dia peluang ke depan. Boleh tak? Baik, tu yang pertama. Kalau rasa tua, tak apa, buat-buat muda, insya-Allah termasuk juga dalam hadis ni. Gitu. Baik. Yang kedua kata Nabi, yuhibbul askhaya. Allah suka dengan orang yang bersifat pemurah. Wa hubbuhu lil fakir lil fakir as-sakhi ashaddu. Allah lagi suka dengan orang miskin yang bersifat pemurah. Dahlah kais pagi makan pagi, reta tak banyak, tapi dalam tak banyak reta tu dia beringat lagi nak tolong orang. Allah sangat suka dengan orang ni. Tak lah, dalam poket ni je ada. Tak. Kalau aku demo ni kan, tak boleh nak beli rokok dah ni. Bagi duit tak apa. Itu je ada. Bagi. Bukan semua. Tak. Tak banyak duit kita, tak banyak. Dalam tak banyak tu kita beringat nak infak. Yang ni Allah suka. Sana tu yang kedua. Kita ilmu pun tak banyak. Dalam tak banyak ilmu, kita suka share ilmu kita. Balik kita kongsi dengan isteri kita. Hari ni dekat surau abang belajar, ustaz disebut 3 golongan yang Allah benci dan 3 golongan yang Allah sangat benci. 3 golongan yang Allah suka dan 3 golongan yang Allah sangat suka. Share ilmu tu. Yang ketiga kata Nabi, yuhibbul mutawaddi'in. Allah suka dengan orang yang merendah diri. Dia tak sombong, dia rendah diri. Tawadhu' orang cakap. Wa hubbuhu lil ghaniyil mutawaddi' asyaddu. Allah lagi suka dengan orang kaya yang merendah diri. Tak. Orang yang merendah diri ni Allah suka dah. Tapi kalau dia orang kaya, orang kenal dia ni orang banyak reta, orang banyak ilmu, tapi dia merendah diri, orang jenis ni lagi Allah suka. Jangan sombong. Boleh? Kita dapat banyak ilmu, kita rasa ilmu ni Allah yang punya. Kita dapat banyak harta, kita rasa harta ni semua Allah yang punya.
Lalu kita merendah diri. Ingat, Allah sangat suka dengan orang kaya yang merendah diri. Jangan sombong. Baik. Kesombongan akan menutup hati seseorang untuk menerima kebenaran yang disampaikan orang lain kepadanya. Orang kafir, dia tak terima Islam bukan sebab tak betulnya Islam, bukan silapnya Islam tu. Orang kafir, orang yang tak mahu terima Islam ni sebagai panduan hidup dia, sebab sombongnya dia. Mereka tak terima Islam bukan sebab tak betulnya Islam, tapi sebab sombong tu. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka cuba nak memperbodohkan Allah, walhanya mereka yang telah memperbodohkan diri mereka sendiri. Betul. Sebab besok yang susahnya di hari akhirat besok bukan Allah, tapi mereka sendiri. Allah ni, kita beriman ke kita tak beriman ke, dia untung pun tidak, rugi pun tidak. Besok yang untungnya kita, yang rugi pun kita je. Sebab tu manusia beriman, yang untungnya manusia. Manusia kufur, yang ruginya besok pun manusia. Allah tak, dia untung pun tidak, dia rugi pun tidak. Sebab tu tuan-tuan, yukhadi'una Allah, mereka cuba nak memperbodohkan Allah. Wa huwa khadi'uhum, sebenarnya mereka telah memperbodohkan diri mereka sendiri. Sebab tu orang kafir tak terima Islam bukan sebab tak betulnya Islam, tapi sebab sombongnya mereka. Kita pesan hari ni macam-macam, sepatutnya dengar. Hari ni segala penipuan yang kita kemukakan ada bukti, dengar. Jangan tolak mentah-mentah, tengok dulu, cek dulu. Bukan tolak mentah-mentah. Dia bukan tak terima bukti kita sebab bukti kita tak betul, sebab sombong. Ni khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup serapat-rapatnya hati mereka ni. Pendengaran mereka Allah tutup, penglihatan mereka Allah tutup, hati mereka tu Allah patri. Sebab apa? Lantaran kesombongan mereka. Baik. Menurut perasaan orang yang sombong, merasa terpandang rendah kalau ia mahu menerima fikiran dan pandangan orang lain. Sekalipun ajaran itu disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Pernah suatu hari Nabi Allah Musa, bila dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, man khalqika, man apa? Ya Rabb, kata Musa, man abghadu khalqika ilaika. Wahai Allah, siapakah makhluk engkau di kalangan manusia yang engkau paling benci? Nabi Musa dia bermunajat di Jabal Musa, di Bukit Tursina. Ketika dia bermunajat, dia bertanya kepada Allah, siapakah manusia yang engkau paling benci? Faqala ya Musa, wahai Musa, manusia yang paling aku benci, bakhilat yaduhu, manusia yang kedekut aku benci. Tadi kan. Yang kedua, kata Allah kepada Musa, manusia yang aku benci wahai Musa, du'ifa yakinahu, manusia yang cukup lemah keyakinan dia kepada Allah. Da'ufa yakinuhu, langsung tak yakin dengan Allah. Kata Allah kepada Musa, manusia yang aku benci wahai Musa, ghuliza lisanuhu, manusia yang mulut dia celupar, aku benci. Mulut celupar, dia bercakap ikut sedap mulut dia, langsung tak ada kajian, tiba-tiba terus keluarkan hukum. Jangan. Kita macam ni lah. Jangan kita letakkan diri kita dalam satu golongan yang mudah-mudah nak keluarkan hukum. Tak semestinya apa yang kita baca kita terus, tak semestinya apa yang kita baca kita boleh terus cakap pada orang. Tak boleh.
Contoh dalam kitab kata, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nabi kata, jika kamu lihat kemungkaran berlaku, maka ubah. Contoh, katalah contoh ya, mak kita, mak kita dah tua. Dia ada jenis mak ni, ada jenis orang perempuan, dia suka membebel tau. Tapi kalau orang perempuan dia suka membebel, tengok anak dia macam mana. Anak dia okey. Tahu apa sih? Orang perempuan dia, kalau orang perempuan tak suka membebel, tengok anak dia macam mana. Biasa kalau mak jenis garang, tengok anak dia macam mana. Ya. Jadi adalah seorang hamba Allah datang. Dia kata dia telah tegur mak dia. Mak dia ni suka membebel. Kalau dia marah dekat anak, sampai bapak pun kena. Ni lah bapak engkau. Tak pasal-pasal suami yang kena. Kan? Betul tak Haji Ramli? Sebab tu kalau diberi peluang, Haji Ramli, orang bisu tapi dia cantik, Haji Ramli nak? Sapu juga? Sapu juga. Boleh tahan juga ni. Dia bisu, dia bisu, dia buta tapi cantik. Zul, okey Zul? Nak Zul? Tak apa ni, rumah dia. Rumah tengok lah. Aduh, takut bini juga ni. Haji Wan ni macam mana? Dia bisu dengan buta tapi cantik. Nak buat bini tak? Apa dia? InsyaAllah. Ini place safe ni. Okey tu. Janji dia tak membebel. Gitulah. Tapi orang perempuan dia kalau tak membebel, tak tahu saya tak tahulah. Kalau Haji Ramli lebih suka balik rumah senyap, bini senyap, Haji Ramli senyap, tak ada. Dia biar bising-bising sikit. Betul tak Zul? Sonok, bini jerit. Jadi budak ni dia jumpa saya. Dia kata satu hari tu dia panggil mak dia. Mak, mari sini. Duduk sini, dia kata. Mak dia kata gitu. Mak, duduk sini, dengar apa yang saya nak cakap dengan mak ni. Lalu dia kata, mak tak boleh cakap macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi mak dia dengar tu, mak dia kecil hati. Kan? Kesan daripada nasihat dia kepada mak tu, sampai hari ni mak dia kecil hati dengan dia. Macam mana Ustaz? Saya tanyalah, mak kamu ni macam mana? Mak saya ni bukan macam mak orang lain. Macam mana pula? Mak saya ni dia tak berapa pandai nak buat kesimpulan apa yang kita cakap. Kalau kita cakap benda yang betul, dia akan nampak lain. Maka saya kata, kalau begitu, jangan cakap, biarkan dia. Sebab kalau kamu cakap, sebenarnya kamu telah menyebabkan dia lebih sakit daripada sekarang ni. Ini orang panggil sadduz zara'. Walaupun dalam hadis kata, setiap benda muka yang kita nampak, kita kena ubah. Sekarang ni bila mak kita, dia bukan macam mak orang lain. Dia emosional tu lebih sikit. Tak? Bila kita cakap benda baik, dia faham benda lain, lalu dia kata kita anak dahaka. Ketika itu kita diam lebih baik daripada cakap. Kalau kita nak tegur dia, bukan dengan cara formal. Mak, mai sini, duduk sini nak dengar. Bukan macam tu. Kita cakap dengan nada gurau. Sambil-sambil gurau kita tegur dia. Kita masuk kan, sambil-sambil gurau tegur dia. Mak ni jangan. Mak, ustaz cakap gini. Cukup. Jangan kita, mak dengar sini, apa yang saya nak cakap, mak, Allah kata dalam Quran. Mampus. Memang nak kena ni. Sebab tu kita jangan jadi satu golongan, apa yang kita baca terus kita nak
hukum kat orang, jangan. Macam satu kes dalam TV je. Ustazah ni sebut dalam TV haram wanita bersalin dengan doktor lelaki, kan, atas alasan memelihara aurat lebih utama. Haramlah wanita buka aurat pada lelaki yang bukan mahram, kan. Kalau Fauzi lah doktor sakit puan, tiba-tiba Siti Nurhaliza nak bersalin, Fauzi nak tolak ke nak uruskan juga? Hai, peluang baik ni Ustaz gitu. Gitu. Betul tak? Dia kata haram. Saya kata saya tak setuju. Kalau tiba-tiba dia terus kata haram. Kalau nak kata haram, boleh tunggu majlis fatwa kebangsaan keluarkan fatwa. Kalau majlis fatwa dah kata haram wanita bersalin dengan doktor lelaki, baik kita kena pakai fatwa. Ataupun kalau wanita ada alternatif nak cari doktor perempuan, silakan. Tapi untuk setakat ni belum ada fatwa yang mengatakan haram wanita bersalin dengan doktor lelaki. Baik. Dia silap gitu apa? Dia silapnya, dia baca dalam satu hadis mengatakan bahawa perempuan wajib memelihara aurat daripada lelaki yang bukan mahram. Dia kena ingat, memelihara aurat ni dia duduk dalam satu bab yang namanya tahsiniat. Tahsiniat ni maknanya nak memperelokkan, nak nampak cantik orang perempuan ni, lebih baik tutup aurat. Contoh kita beli rumah. Beli rumah tu dia duduk dalam bab hajiat, keperluan. Beli rumah, sediakan tempat tinggal, itu keperluan. Adapun kita bubuh lansir, kita cat rumah, kan, kita taruh set sofa, ni orang panggil tahsiniat, supaya rumah tu nampak cantik. Fauzi, jadi wanita memelihara aurat, dia duduk dalam bab tahsiniat. Nak nampak cantik, nak nampak sopan, elok tutup aurat. Dan ada satu bab lagi, memelihara nyawa, umpamanya dia duduk dalam bab daruriyat, benda mesti. Manusia mesti menjaga nyawa, manusia mesti jaga aurat. Sekarang ni mesti jaga nyawa bertembung dengan mesti jaga aurat. Kita nak dulukan mana? Mesti jaga nyawa. Dia dalam kaedah fiqh, bila daruriyat bertembung dengan benda tahsiniat, kena dulukan benda daruriyat. Memelihara nyawa lebih utama daripada memelihara aurat. Tapi janganlah sewenang-wenang buka. Dia dalam bab-bab perubatan diharuskan oleh Islam. Kecuali kalau ada alternatif. Ada setengah perempuan, dia ada kes dia tak boleh pergi ke hospital mana pun, mesti kena hospital yang tu, dan kebetulan pula hospital itu doktor lelaki. Ketika tu diharuskan. Sebab tu yang saya nak sentuh tadi, tak semestinya kita baca hadis kita terus berhukum dengan hadis tu, tak boleh. Sebab ulama' tidak begitu. Ulama' ni dia keluarkan hukum, ada dia punya susu galuh dia, ada kaedah-kaedah tertentu dia. Jadi supaya kita tak sewenang-wenang mengeluarkan hukum, tak, lebih baik kita belajar. Kalau tidak, nanti kita jadi seorang yang sangat celupa. Allah kata kepada Musa, aku benci dengan orang yang mulut celupa. Dan kata Allah kepada Musa, aku benci dengan orang yang takabbara fi qalbihi. Aku benci dengan orang yang dalam hati dia ada sifat sombong. Aku sangat benci. Baik. Akibatnya orang-orang yang sombong tidak mahu beriman kepada ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Tadilah yang saya sebut tadi, kan. Orang kafir dia tak terima Islam bukan sebab tak betulnya Islam. Kalau musuh kata kita tak betul, maknanya betul lah tu. Tapi kalau musuh kata kita betul, maknanya tak betul lah tu. Abu Jahal mana pernah kata Nabi betul? Kalau Abu Jahal kata Muhammad ni betul, maknanya tak betul lah. Tapi kalau Abu Jahal kata Muhammad tak betul, maknanya betul lah tu. Musuh kata kita tak betul, maknanya betul. Tapi kalau musuh kata kita betul, maknanya tak betul lah kita.
Tanya isteri, abang ni betul tak betul? Tak betul. Maknanya betul lah tu. Balik kan tanya isteri Fauzi, abang ni betul tak betul? Betul. Dia kata betul, tak betul lah tu. Gitu lah. Boleh baik. Balik tanya suami, abang sayang saya tak? Tak sayang, makna sayang lah tu. Abang sayang saya tak? Sayang, makna tak sayang lah tu. Begitu Fauzi ni. Baik. Tidak luar. Baik. Sebagai contoh adalah sikap Raja Fir'aun kepada seruan Nabi Musa, seperti tersebut dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-27. Wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan aku berlindung kepada Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari hisabnya. Wa fir'aun bil autad alladzina taghaw fil bilad. Fir'aun ni dia sombong. Sebab apa? Sebab dia mempunyai sebuah kerajaan yang cukup hebat. Kalau tuan-tuan baca bab sombong, biasanya Allah kaitkan dengan Fir'aun. Dalam Quran gitu. Fir'aun ni dia ada memiliki bala tentera yang cukup hebat. Dia ada kelengkapan senjata yang cukup canggih pada ketika itu. Sebab tu Allah kata wa fir'aun bil autad. Fir'aun dia sombong sebab dia mempunyai bala tentera yang cukup besar, bala tentera yang cukup hebat, memiliki jumlah tentera yang dilengkapi dengan senjata canggih pada ketika itu. Tapi dia lupa, dia tak boleh lawan dengan tentera Allah. Baik, saya rasa cukup sekadar tu. Tuan-tuan bacalah nanti, sebab saya dah simpulkan semua dalam kuliah tadi. Sebab panjang kitab ni, panjang. InsyaAllah saya rasa ni hari terakhir lah. Nanti Ramadan dah kan. Ramadan tak ada dah. Habis ni Rabu pertama. Betul tak Zee? Mana Ramadan, cek nanti tengok. Kalau tidak kita jumpa lepas raya lah. Nantilah kita pasal raya pula ni. Baik, ada apa soalan ni tuan-tuan? Ya. Soalan dia, cara tarawih Nabi gitu. Dia begini, dalam hayat Nabi, sepanjang hayat Nabi, Nabi hanya bertarawih secara berjemaah sekali. Itu pun lepas tu tak buat dah. Dia buat sendiri. Bukan dia tak buat, bukanlah dia tak jemaah, maknanya tak penting jemaah. Nabi tak berjemaah dalam solat tarawih sebab Nabi khawatir Allah wajibkan tarawih ni berjemaah. Satu. Kemudian Nabi ni dia hanya ketika dia berjemaah sekali tu kan, hanya 8 rakaat saja. Sebab tu hari ni kita buat 8. Cuma sembahyang tarawih berjemaah mula di titik beratkan di zaman Saidina Umar. Bila Saidina Umar melihat bahawasanya kita kena mula sekarang supaya orang Islam ni mesti bersatu, kita kena mula gerakkan kerja supaya orang Islam mestilah melakukan tarawih secara berjemaah. Baik, soal bilangan rakaat, tuan-tuan buatlah. Yang penting buat, jangan tak buat. Cuma kalau tanya peribadi saya, tanya peribadi saya lebih suka tuan-tuan buat 20. Sebab tak boleh buat 20 di surau, buat di rumah. Itu. Di surau kita buat tazkirah. Sebab jangan kita fikir mungkin kita suka 20. Disebabkan kita suka 20, maka kita nafikan hak orang lain. Kita nak buat 20, balik rumah sambung. Di surau kita semayang 8,
Kalau witir jangan buat witir. Ataupun kalau witir kita niat tarawih. Kan imam buat witir, usalli sunnata witri raka'ataini, kita ikut imam tu, kita niat tarawih. Maknanya imam sembahyang witir 1 rakaat, kita niat tarawih 2 rakaat. Imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Okey. Lepas tu nanti balik rumah sambung tarawih lagi, buat witir di rumah. Sebab Ramadan ni setahun sekali. Dan Ramadan ni kehebatan dia, kelebihan dia bukan letak pada puasa je. Istimewanya Ramadan ni sebab ada tarawih. Selain daripada malam Lailatul Qadar. Sebab tu apalah sudi dalam bulan Ramadan ni kita bertarawih lebih sikit. Ya. Baik. Kadang-kadang kita belajar jadi malas pula nak beribadah. Macam mana ni? Sepatutnya makin belajar makin rajin tak? Ni makin belajar makin malas. Tapi saya kata tuan-tuan, itu secara peribadi saya. Kalau tuan-tuan nak buat, balik rumah buat. Di surau kita raikan jemaah. Macam tu berlaku di Mesir. Macam di Mesir dulu kami, AJK masjid ni dia raikan yang 8. Dia buat 8. Okey, jemaah semua dah balik kan. Imam tu sambung kat tepi tu. Bila dah balik lah, jangan pula masa ustaz tengah bagi tazkirah hampa semayang kat tepi tu. Ni kuajak nama dia. Ni kuajak nama dia. Jangan tunjuk sangat. Kita raikan jemaah. Ni cara orang yang ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu dah ada lain. Ya, baik. Tentang cara dia, kita berpegang kepada hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah seperti mana kamu lihat aku semayang. Hal ini ulama berkhilaf. Imam Syafi'i dengan cara dia, dan Imam Hanafi dengan cara dia, Hambali dengan cara dia. Cuma kalau kita belajar fiqh Syafi'i, itulah yang sekarang kita buat. Itulah dia cara Rasulullah yang telah diijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Itu je. Kita nak Allahu Akbar, tangan letak tepi, tak ada masalah. Khilaf. Ada juga mazhab lain yang kata letak tangan ni bukan wajib pun, dia sunat hai'ah je. Tapi Imam Syafi'i letak tangan di atas pusat ni sunat hai'ah. Sunat yang mana kalau kita buat dapat pahala. Adalah dia punya sandaran hadis dia. Tapi kalau kita tengok mazhab Hambali, orang mazhab Hanafi, Allahu Akbar, tangan letak tepi apa dia? Dia tak letak tangan di atas pusat, tak ada masalah. Sebab tu Imam Syafi'i ni, dia bukan saja sebenarnya arif dalam ilmu fiqah, dia terkenal dengan ilmu fiqah. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i ni orang yang cukup hebat dalam tasawuf. Kalau kita tengok kenapa Imam Syafi'i beria-ria meletakkan hukum letak tangan di atas pusat ni sunat hai'ah. Ada sebab. Sebab Imam Syafi'i ni dia orang yang sangat arif dalam ilmu tasawuf. Dia juga meletakkan hukum sunat hukum dia membaca doa iftitah. Bahkan kita angkat tangan ketika takbir pun Imam Syafi'i kata sunat. Berdasarkan kepada hadis-hadis, ada hadis yang mengatakan Nabi angkat tangan. Sebab tu Imam Syafi'i meletakkan hukum dia sunat, bukan wajib, berdasarkan kepada nas-nas itu. Tetapi itu khilaf. Ada juga kalau kita semayang Allahu Akbar, boleh. Dia yang kata wajibnya kalimah Allahu Akbar tu, angkat tangan tak wajib. Tapi kalau kita baca fiqh Imam Syafi'i, kebanyakan kitab dia semua kata sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i ni orang yang cukup arif dalam ilmu tasawuf. Sebab tu dia berpegang kepada satu hadis. Nabi kata mutu qabla an tamut. Nabi kata kamu kena matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Maksud mati di sini, kita kena hina diri kita, kita kena buang. Sebelum kita semayang, contoh, kalau sebelum kita semayang kita rasa kita ni orang kaya, dalam semayang rasa kita kaya tu kita buang. Sebab apa? Kita nak menghadap Allah yang maha kaya. Sebelum semayang kita rasa kita banyak ilmu, masuk dalam semayang kita buang. Kita rasa kita banyak ilmu ni kita buang. Kita kena ambil akulah orang yang paling bodoh, sebab aku nak menghadap Tuhan yang maha mengetahui. Segala kehebatan kita ni kita buang. Ni kata Nabi, mutu qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah.
Macam mana kita nak menghadap Allah kalau kita rasa kita banyak ilmu? Macam mana kita nak menghadap Allah kalau kita rasa kita ni orang kaya? Itu sombong tu. Itu Allah Akbar. Itu yang mula tak rasa apa. Jadi bila kita dah nafikan diri kita, tak, kita dah buang segala karamah kita, segala sifat-sifat yang mulia kita buang sebab nak menghadap Allah. Masa tu barulah Allah. Pak Imam Syafi'i dia cerdik tak? Allah angkat tangan ni sebagai tanda kita serah diri kepada Allah. Nak serah diri ni syaratnya kena rasa diri tu hina. Kan? Sebab tu kita angkat. Bila orang acus pistol, senapang, kenapa kita angkat tangan? Kita nak bagi tahu aku serah diri pada kau. Cuba kalau ketika tu kita bongkak lagi depan dia, nak kena tembak. Ambil lah, tak apa lah. Mana boleh, tak boleh. Imam Syafi'i dia cerdik. Sebab tu masa dia di Baghdad dulu, masa dia nak keluarkan hukum, dia panggil ulama-ulama tua. Dia di Mesir, dia ulama tua. Ketika dia di Baghdad, dia ulama muda. Setiap hukum, setiap fatwa yang dia nak keluarkan, dia panggil ulama-ulama tua. Dia sebut satu hukum, ulama ni tanya apa nas dia, apa hujah kamu, apa hujah kamu. Akhirnya ulama tua kata, dia ni bukan manusia ni, dia ni bukan orang biasa ni, dia ni kekasih Allah. Tengok, lepas kita menyerah diri, Allah tu tertib dia. Akbar, tak tangan di atas pusat. Ni kata mutu qabla an tamut. Kamu kena matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Mati, orang mati macam mana? Gitu. Tengok, berdasarkan hadis itu. Sebab tu walaupun benda tu bukan wajib, tapi Imam Syafi'i meletakkan hukumnya sunat, mesti ada sebab. Lepas kita dah matikan diri kita, barulah keluar ayat-ayat cinta. Apa dia ayat cinta tu? Allahu Akbar kabira, kan? Walhamdulillahi kathira. Yang seronoknya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok ayat cinta. Wahai Allah, kita bercinta dengan Allah. Semayang aku, mana kita bercinta? Abang ni makan pun tak lalu. Ni nak bohong lah ni, tak? Bohong makan tak lalu, walaham melantak. Kan? Solat aku, ibadah aku, kita bercinta. Hidup aku, mati aku untuk engkau. Nampak ni orang panggil ayat cinta. Kan? Lepas tu barulah alhamdulillahi rabbil alamin, kita puji pula. Tengah bercinta jangan kutuk kawan tu. Cuba kutuk pasangan kita tengah bercinta. Mulut busuk tuan-tuan. Memang tak adalah. Orang tengah bercinta ni kentut pun wangi. Betul tak Pak Fauzi? Biasa buat tak dulu? Ya Allah. Itu Imam Syafi'i dia cerdik. Boleh solat ni? Boleh habis. Jadi tengok tarikh nanti bila. Kalau tak ada habis, kita jumpa lepas raya lah. Baik, dalam kesempatan ni saya nak ucapkan kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal ibadah kita. Mudah-mudahan juga Ramadan yang akan datang pada tahun ini Ramadan yang lebih baik untuk kita daripada Ramadan yang lalu. Untuk saya dan untuk tuan-tuan serta perempuan, kita kena rebut kali ini. Kita dah boleh mula bertadarus Quran. Nak tadarus, kita dah boleh mula baca Quran sekarang. Cuba kali ni kita punya keazaman, kali ni aku nak khatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Mula sekarang. Mula sekarang. Saya pun dah mula sekarang dah. Mula baca Quran. Nak tunggu Ramadan baru nak mula, payah. Kali ni punya Ramadan kita kurangkan sikit tidur, kita banyakkan beribadah. Walaupun tidur tu ibadah, apa kata kita buat satu ibadah yang lebih manfaat daripada tidur. Boleh Sebab tu kalau di Mesir nak sambut Ramadan ni meriah macam nak pilihan raya itu, dengan bannernya. Tak, kita sini ada banner. Kita punya, dia punya banner dia merata-rata. Marhaban ya Ramadan kullu amin wa antum bi khair. Mana-mana pun ada. Macam nak pilihan raya tu. Sebiji je.
Kita tengok pilihan raya tu bendera kiri kanan, macam itulah kat sana bila nak sambut Ramadan. Ya, kita belum pun Ramadan dah apa, baju raya, kuih raya beli dah. Gitu. Dah tempah dah, tak apalah. Benda tu bukan haram pun buat, tapi langsung tak fikir Ramadan tahun ni aku nak jadi macam mana. Fikir lah, entah tahun depan punya Ramadan tak dapat jumpa dah kan? Jadi sebelum kedatangan Ramadan ni kita fikir, Ramadan tahun ni aku mesti khatam Quran, Ramadan tahun ni aku takkan tinggalkan tarawih, Ramadan tahun ni aku takkan tinggalkan walau sekali pun qiyamul lail. Ya, jadi wallahu a'lam, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.